Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong Hui Fen. So, pada hari ini, Cikgu masih akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, tajuk bab 1 penyiasatan saintifik dan subtopiknya 1.5 ketumpatan. So, nampak tak dalam gambar ini ada kapal selam. Jadi, apa kaitannya dengan tajuk kita hari ini? So, pastikan anda bersama saya sampai penghujung video ini untuk mengetahui jawapannya. Okey, so kita mulakan dengan gambar raja ini. Mengapakah manusia boleh terapung di permukaan laut mati? So, ini sebab laut mati mengandungi garam yang sangat banyak. Okay. Kita boleh lakukan ini di rumah. Contohnya, ini adalah gambar 1 bika. Apabila sebiji telur dimasukkan, telur itu akan tenggelam. Okay. So, di rumah kita boleh lakukan aktiviti ini dengan masukkan telur dalam air dan kita perhatikan. Okay. So, video ini 7 minit dicepatkan menjadi 30 saat. So, antara bahan dimasukkan adalah garam dan garam telah dimasukkan sebanyak 4 kali. 4 sudu. Dan kita akan perhatikan keadaan telur. Pada asalnya, telur itu tenggelamkan. So, selepas 7 minit ini, okey, so kita dah dapat keputusannya, telur terapung kerana penambahan garam meningkatkan ketumpatan air. Okey, ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Lihat kepada segitiga yang telah dimasukkan di sini. So, merangkumi ketumpatan jisim dan isi padu. Okey, lihat pada gelang ni yang saya telah bulatkan dengan warna merah, iaitu jisim per isi padu. So, jisim per isi padu adalah ketumpatan. Okey, yang kedua, lihat yang sebelahlah satu lagi. Ya, ini adalah jisim per ketumpatan. So, jisim per ketumpatan adalah isi padu. So, boleh kita gunakan rumus ini untuk mencari isi padu. Bagaimana pula jika kita ingin mencari jisim bahan? Senang saja mengikut segitiga ini, iaitu jisim sama dengan ketumpatan darab isi padu. Okey, ini adalah rumus tentang ketumpatan. Next, kita akan lihat bahan yang kurang tumpat, dia akan terapung dan berada di atas bahan yang lebih tumpat daripadanya. Okay. Manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dan berada di bawah bahan yang kurang tumpat daripadanya. Sebagai contoh, nampak kan ini ais. Ais berada di atas. Maksudnya ais terapung di permukaan air kerana ais kurang tumpat daripada air. Bagaimana pula dengan batu? Okey, sebiji batu masuk ke dalam air. So, batu akan tenggelam di dalam air sebab batu lebih tumpat daripada air. Okey, setelah kita belajar definisi ketumpatan, jadi nak kira ketumpatan mesti ada dua benda, iaitu jisim dan isi padu. Dan dalam video yang lepas, kita telah belajar untuk objek sekata, isi padu boleh diukur dengan rumus. So, katakan sekarang saya ada 4 bahan pepeja, iaitu kuprum, besi, gabus dengan kayu. Di mana setiap satu bentuk kubus dengan panjang, lebar, tingginya adalah sama, iaitu 1 cm. Memberikan isi padunya sama dengan 1 cm padu. Untuk jisim pula, jisim bahan ni kita boleh timbang dengan penimbang. Okey, so setelah tu kita boleh kirakan nilai ketumpatannya. Okey, kubus, isi padu setiap satu adalah 1. Jisim ni kita boleh guna penimbang dan untuk ketumpatan kita kira. Guna rumusnya jisim per isi padu. Jadi nampak kan, nilai ketumpatan jisim tu adalah sama. Tetapi unit tak sama. Jisim unit gram, ketumpatan unitnya gram per sentimeter padu. Jadi sekarang diberikan 1 gelas air dan kita akan masukkan bentuk cube ini, kubus ni ke dalam dan kita akan ramahkan apa yang akan berlaku. Ketumpatan kuprum paling tinggi 8.92. Jadi semestinya kuprum akan tenggelam di dalam air diikuti oleh besi 7.87 dan seterusnya kayu 0.43. Kayu ni nilai ketumpatannya kurang daripada 1, dia akan terapung. Tetapi kayu ni nilainya ada banyak ketumpatannya sebab bergantung kepada jenis kayu.
Okey, yang terakhir adalah gabus, iaitu 0.24, okey, dan dia akan terapung. Jadi kesimpulannya, ketumpatan meningkat apabila jisim bertambah bagi pelbagai jenis bahan pepeja yang mempunyai isi padu yang sama. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada contoh bahan dan nilai ketumpatannya. Dan jika anda perhatikan, saya telah susun nilai ketumpatan ni yang paling rendah bermula dengan gabus sehingga yang paling besar untuk contoh bahan ni iaitu emas dengan 19.3 nilainya ketumpatannya. Jadi sekarang sekiranya diberikan satu bekas bika dengan 3 lapisan cecair dengan yang tengah-tengah ini merupakan air tulen, iaitu ketumpatannya 1 gram per sentimeter padu. Jadi cecair yang berada di atas lapisan air semestinya mempunyai nilai ketumpatan yang kurang daripada 1. Jadi semakin rendah nilai ketumpatannya, maka bahan itu akan terapung ataupun berada di atas permukaan air. Sebaliknya, jika untuk lapisan yang bawah, dia akan mempunyai nilai ketumpatan yang lebih besar, iaitu lebih tinggi daripada 1. Okey, antaranya mungkin air laut, aluminium, kuprum, plumbum, merkuri dan emas. Jadi bererti semakin besar nilai ketumpatannya, jadi bahan itu akan tenggelam ataupun berada di bawah lapisan air. Okey, sebagai contoh, sekarang diberikan X. Yang ini adalah lapisan cecair. Jadi lapisan cecair antara gabus, petrol dengan ais. Jadi X tu kemungkinan besar sepatutnya adalah petrol. Okay. Begitu juga jika saya masukkan Y. Okay, lapisan bawah adalah Y. Jadi yang mana satu paling sesuai antara bahan-bahan di sini? Okey, ini adalah cecair. So antaranya mungkin air laut tetapi nilainya terlalu dekat dengan air tulen. Okey, mungkin tak nampak lapisan tu dengan jelas. Jadi jawapan untuk Y adalah merkuri. Sebab merkuri adalah satu-satunya logam yang wujud dalam keadaan cecair. Aluminium, kuprum, plumbum, emas tu dalam bentuk pepeja. Okey. Okey, seterusnya kita masih dengan contoh jadual yang sama dengan contoh bahan dengan ketumpatan. Kali ini saya berikan satu bika. Okey, air itu masih air tulen. Boleh tak anda teka bahan yang terapung di atas air? Okey, yang terapung tu adalah gabus. Sebab nilai gabus 0.24 kurang daripada 1. Manakala untuk bahan pepejaan tenggelam, dia mungkin boleh jadi aluminium, plumbum, kuprum ataupun emas. Okey. Air laut dan merkuri tak boleh sebab dia wujud dalam bentuk cecair. Yang ini sebab bahan pepejaan ini tenggelam sepenuhnya, jadi jawapan yang paling tepat diterima adalah kuprum dengan plumbum. Okey, next kita lihat yang seterusnya. Soalan ini minta anda susun kedudukan bahan-bahan berikut. Okey, bahan apa? Iaitu gabus, petrol, ais, air tulen, kuprum dan merkuri. Okey, nak susun kedudukannya dalam sebuah silinder penyukat. Jadi boleh tak anda susun dari nombor 1 hingga 6. Okay, tak susah kan? Sebab saya telah susun nilai ketumpatannya. So yang paling atas nilai ketumpatannya paling rendah. Iaitu 1 adalah gabus. Okay. Yang kedua adalah cecair tau. So yang kedua itu adalah petrol. Yang ketiga pepeja. So adalah ais. Yang keempat juga cecair. 4 adalah air tulen. Yang kelima adalah pepeja. Boleh nampak kan? Adalah kuprum. Dan yang terakhir itu adalah cecair merkuri. Okey, yang ini senang sebab cikgu dah susun. Jika tak susun, anda kena lihat kepada nilai ketumpatannya. Okey, sampai sini seterusnya kita akan lihat kepada pengiraan ketumpatan dengan menggunakan rumus. Okey, contoh soalan. Sebuah silinder penyukat. Silinder penyukat berjisim 230 gram. Okay. Setelah 50 cm padu cecair X dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan cecair X menjadi 320 gram. Soalan tanya, berapakah ketumpatan cecair X? Okay. Saya harap anda masih ingat, nak kira ketumpatan dia mesti ada jisim dan isi padu. Jadi kita boleh kirakan di sini adalah jisim dulu. Jisim cecair X kita guna 320 gram tolak 230 gram memberikan jawapannya 90 gram. Dan kita isikan dalam
rumus ketumpatan iaitu jisim per isi padu. Jisim 90 gram, isi padu telah diberikan dalam soalan 50 cm padu. Memberikan ketumpatan cecair X adalah 1.8 gram per cm padu. Okey, yang ini guna rumus. Yang seterusnya bukan guna rumus. Kita akan guna kaedah sesaran air bagi objek tidak sekata. Contohnya batu, sebiji batu. Nak tahu jisimnya, kita boleh timbang. Tetapi untuk isi padunya, kita boleh tentukan dengan kaedah sesaran air. Ayat ini kita dah belajar dalam video subtopik 1.4 di mana isi padu batu adalah 23 cm padu tolak 15 cm padu memberikan 8 cm padu. Jadi ketumpatan batu boleh dikira menggunakan rumus ini. Jisim per isi padu. Okey, yang ini guna silinder penyukat. Satu lagi alat yang kita boleh guna ialah ini. Tin Eureka. Okey, tin Eureka. Okey, cecair itu sampai sini kan. Bila batu masuk, dia akan sesakan air keluar. Jadi air itu yang kutip dalam silinder penyukat, sebenarnya isi padu itu adalah isi padu batu. Okey, sama juga iaitu ketumpatannya kita kira dengan jisim isi padu. Jisim kita timbang. Ini adalah isi padu. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Okay, ini kita dah belajar ais terapung. Kedua, kayu balak. Okay, kayu balak diangkut menggunakan air. Sebab kayu balak itu kurang tumpat berbanding dengan air. Okay, next adalah belun. Belun berisi gas helium. Dia akan terapung di udara kerana gas helium kurang tumpat daripada udara. Okay. Ya, ini sedap. Nampak kan? Ini sedap. So, yang ini adalah inovasi objek makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. Pengusaha restoran dia kreatif tau menyediakan makanan minuman untuk menarik pelanggan datang ke kedai dia. Okay, contohnya kita boleh buat jus minuman berlapis. Okay, ingat balik yang eksperimen yang depan awal sekali cikgu masukkan garam kan? Kita nak bagi telur itu terapung. Yang ini kita juga boleh gunakan gula. Sebab minuman yang bergula, gula itu akan meningkatkan ketumpatannya. So, yang bawah, lapisan bawah, dia akan gunakan yang gula lebih. Okay, yang lebih banyak gula, diikuti yang lapisan yang kurang gula. Dan ini adalah jawapan kepada yang slide pertama saya. Aplikasi konsep ketumpatan dalam kapal selam. Jadi, air laut dipam masuk ke dalam tangki balas menyebabkan kapal selam lebih tumpat dan tenggelam dalam air. Dia pam di dalam. Okay. Jadi untuk kapal selam itu terapung ke atas, air laut akan dipam keluar dari tangki balas menyebabkan kapal selam kurang tumpat dan terapung di atas permukaan air. Okay. Seperti ini. Okay, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, sudilah tekan butang like, share kepada rakan dan jangan lupa subscribe channel cikgu dan tekan butang loceng di sebelahnya untuk mendapat notifikasi bagi video-video yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.